Kita akan belajar sedikit daripada asas tajwid Al-Quran. Mengapa kita nak kena belajar tajwid? Kerana tajwid ni penting bagi mereka yang nak belajar, bagi mereka yang nak mengamal ilmu Quran, nak mengamal pembacaan Quran dalam kehidupan hariannya. Ulama mengatakan wajib untuk dia mempelajari tajwid. Walaupun dia hukumnya fardu kifayah untuk mempelajari tajwid, nanti kita akan bahaskan, tapi untuk beramal dengannya dia wajib. Jadi kita akan masuk pada pelajaran yang pertama, asas tajwid. Definisinya tajwid dalam bahasa adalah memperelokkan sesuatu. Pada syariat, melafazkan bunyi suara huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni adalah huruf bagi mengeja. Huruf hijaiyah adalah huruf bagi mengeja. Dari makhrajnya. Makhrajnya adalah tempat keluarnya huruf. Jadi kalau kita dalam perbualan harian kita ni, kita berbunyi dengan mengeluarkan makhraj sebenarnya. Walaupun kita berbual dalam bahasa Melayu, baik orang itu menyanyi ke, berbual ke, berdengkur ke, tetap dia keluarkan suara pada tempat-tempat yang khusus. Kalau misal orang tu ni sama juga macam nyanyi orang ada head voice lah, chest voice lah, dia keluarkan suara pada tempat-tempat yang khusus. Sama juga dengan perbualan. Bila kita berbual, kita pun berbual pada tempat-tempat yang keluarkan suaranya, dalam tekak ke, pada lidah ke, di bahagian bibir ke, dan sebagainya. Okay. Jadi huruf hijaiyah pada makhrajnya dalam masa yang sama memberi haknya. Kerana tiap-tiap huruf hijaiyah ini bila dikeluarkan pada makhraj dia ada hak. Awak sangka awak menyebut lafaz huruf itu dengan betul, tapi kerana awak tak faham yang hak diberikan pada huruf tersebut, awak menjatuhkan martabat huruf tersebut. Kerana tiap-tiap huruf ada haknya. Hak di sini balik pada sifat hurufnya. Nanti dalam kitab tajwid kita akan belajar sifat huruf. Dia ada 10 sifat yang berlawanan, 7 sifat yang tunggal. Mungkin sebahagian daripada kita akan merasakan, oh ni mesti berat ni, nak kena hafal sifat huruf. Kerana at least tiap-tiap huruf paling minimal ada 5 sifat. Selain daripada makhraj tempat keluar huruf. Tapi bila kita fahamkan tiap-tiap huruf ini ada sifat dalam melaksanakan haknya, ini yang akan memperelokkan bacaan kita. Jadi orang ramai ingat, oh jadi ikut sedap rasa dengar Imam Sudais baca, dia pun ikut. Tak ada. Awak dengar dia baca, tapi awak tak tahu teknik membaca. Teknik dia membaca tu lain. Kerana dia mempelajari, dan dia seorang ulama, dia seorang qari dan mana seorang ulama Quran. Dia tahu teknik keluarkan huruf satu, dia tahu nak memberikan hak kepada hurufnya, itu nombor 2. Dan dia faham hukum lah, itu jangan cakap lah. Tapi kita yang mendengar, kita ikut-ikut saja. Kita tak faham tempat keluar hurufnya, kita tak faham sifat dia, dan kita pun mungkin tak faham daripada sudut hukumnya, panjang pendek, mungkin kita ada kurang kat situ. Dan sambungan lagi, dan apa yang berhak ke atasnya. Jadi kita ada hak, itu sifat huruf, dan berhak ke atasnya. Di sini kita ada hak wa mustahak, dalam bahasa Arab lah, perkara-perkara yang haknya itu sifat huruf, dan yang berhak maksudnya memang dia mendatang. Berhak mana perkara yang dia ada itu haknya, tapi yang mendatang. Kalau haknya itu sifat huruf, itu memang dah dalam huruf tersebut. Tapi bila huruf itu dibacakan pada sebuah kalimah ataupun pada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran Karim dengan keadaan-keadaan yang tertentu, maka dia ada perkara yang berhak. Berhak maksud apa? Hukum-hukum yang mendatang. Nanti kita akan bahaskan hukum-hukum yang mendatang, seperti hukum tafkhim, tarqiq, hukum panjang pendek, hukum mad lazim dan sebagainya, dan hukum ikhfa, idgham. Ini semua hukum dalam keadaan yang terperinci, dia adalah berhak. Mana
hukum-hukum, tiap-tiap hukum tajwid yang datang dengannya. Okey, jadi definisi. Yang kedua, hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya dan mengamalkan dengannya adalah fardu ain bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf. Yang mukallaf mana yang diberatkan agama baginya. Okey. Kalau anak kita bawa umur 7 tahun ataupun belum lagi baligh, kan, tidak diberatkan agama baginya, hukumnya tidak wajib baginya untuk mempelajari tajwid. Jadi jangan tekanlah anak kita, kesian anak kita. Lagi-lagi kalau orang umur 3-4 tahun, kita tekan dia untuk baca macam Imam Sudais. Tak perlu. Pasal hukum dia belum lagi sampai pada hukum mumayyiz. Belum lagi sampai pada hukum baligh lagi. Kan? Mana mumayyiz, mana dapat membezakan antara baik dan buruk, kan? Tapi di sini kalau bagi yang mukallaf seperti kita ni, kan, yang telah diberatkan agama dan ke atas kita, wajib kita mempelajarinya kalau kita nak beramal dengan dia. Jadi kita akan tanya, bila kita nak beramal dengan tajwid, kan? Tajwid ni bukan maksudnya memperelokkan bacaan, tak ada, memperbetulkan bacaan kita juga. Kerana bila kita melafazkan huruf pada makhrajnya, mana dia akan memperbetulkan bacaan kita. Dia akan dijauhkan kita, dia akan menjauhkan kita daripada menyebut dan melafazkan kesalahan dalam pembacaan kita. Jadi tajwid ni penting. Jadi bila kita harus beramal dengannya, salah satu misal yang saya boleh berikan adalah bila kita dalam mazhab Syafi'i, dan hukum membaca Fatihah beserta dengan basmalah dalam solat adalah rukun. Siapa yang tidak membaca dan melafazkan basmalah dan Fatihahnya dengan sempurna, mana sempurna di sini, mana cukup kadar sah bacaannya mengikut pada makna dan bacaan Al-Quran Karim. Mana tidak mengubahkan makna, tidak mengubahkan cara bacaannya Fatihah itu, sah dia punya Fatihah, maka sahlah solat dia. Jadi kalau kita nak sah pada sudut itu, mesti mengamalkan hukum tajwid. Kerana dalam Fatihah ada 14 tempat yang mana kita mesti tekankan tasydidnya. Bila kita tekankan tasydidnya, itu nak kena mengamalkan hukum tajwid, nak kena faham dia punya technicality-nya, nak kena faham daripada sudut teknikal, dan nak kena faham daripada sudut ilmu untuk kita melaksanakan tekanan bagi tasydid. Tekanan bagi tasydid maksudnya sabdu lah, kan? Kalau bahasa Melayu kita mengatakan sabdu. Sabdu dia punya baris begini. Kita ada baris depan, bawah, atas, kan? Lepas tu kita tanda mati. Ini tanda mati lah, macam circle gitu, ataupun sekarang setengah circle. Tanda sabdu dia begini, bergigi, selalu bergigi lah. Ini tanda sabdu, ataupun tasydid. Dalam Fatihah dia ada 14 tempat yang kita nak tekankan tasydidnya. Wajib tekankan tasydidnya. Kalau kita layang-layang saja, boleh mengubahkan makna. Kalau kita layang-layangkan saja juga, dia boleh menggugurkan lafaznya. Kerana apa? Tasydid melambangkan 2 huruf. Kalau kita layang-layang, seolah-olah kita membaca dan melafazkan 1 huruf saja. Ini bahaya dia. Ini ulama bahaskan mengapa kita harus belajar hukum tajwid. Dalil daripada Al-Quran Karim membaca dengan tajwid adalah, seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan secara tartil. Jadi lafaz tartil ini dibahaskan oleh Ibnu Abbas, itu Abdullah bin Abbas, dilafazkan oleh Abdullah bin Abbas, itu anaknya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Mana dia mengatakan makna daripada tartil ini tafsir dia, tartilah, tartilan dalam lafaz ayat ini, tartilan. Tafsiran daripada tartilan ini, dia bermakna definisi, huwa tajwidul huruf
Siapa yang tak sempat nak tulis apa nanti boleh tengok rakaman balik. Wa tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Ini ra ma'rifatil wukuf. Okey, apa yang dimaksudkan di sini? Terjemahan dia adalah ia adalah memperelokkan huruf, memperelokkan lafaz huruf. Ini terjemahan dia. Tajwidul huruf mana memperelokkan lafaz huruf. Wa ma'rifatil wukuf. Wa ni mana dan. So dia makna tartil ini dalam ayat surah Muzammil, dan pada surah Muzammil ayat yang keempat, makna daripada tartil adalah ini, kan? Dia adalah yang pertama memperelokkan, ini salah ni, memperelokkan lafaz huruf. Yang kedua pula dan lagi, makna yang kedua pula mengenal hukum tajwidnya. Ni secara ringkas hukum tajwidnya. Tajwid, mana hukum tajwid, mana panjang pendek, berhenti kat mana. Akan tetapi kalau kita ambil terjemahan yang direct, yang agak direct daripada lafaz ini, ma'rifatil wukuf, terjemahan yang direct maknanya adalah mengenal tempat berhenti. Tempat berhenti. Tapi ini bukan maksudnya. Wukuf mana tempat berhenti. Dia either kita berhenti ataupun menginap. Mana wukuf, seperti dalam bab haji, wukuf di Arafah, kan? Tapi bukan maksud wukuf di sini seperti itu. Dia bermakna kita mengenal hukum. Mengenal hukum sebenarnya. Ma'rifatil wukuf, mengenal hukum. So dua perkara yang kita nak kena faham. Tartil adalah memperelokkan lafaz huruf, yang kedua mengenal hukum tajwid. Ini penting. Kalau kita tak kenal hukum tajwid, tak akan dapat melaksanakan yang pertama ini juga. Kalau orang yang mahir dalam lafaz huruf tapi tak mengenal hukum tajwid pun tak akan sampai pada tahapnya. Jadi tahap yang paling tertinggi, martabat yang paling tertinggi dalam bacaan Quran adalah tahap tartil. InsyaAllah kita akan bahaskan pada babnya kalau kita sudah sampai pada babnya, kerana ini yang paling tertinggi sekali bila kita bahaskan, kan? Seterusnya Rasulullah SAW bersabda pada sebuah hadis, innallaha yuhibbu an yuqra'al Quran kama unzil. Itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai seandainya Quran itu dibaca seperti mana ia diturunkan, diwahyukan. Jadi Quran itu diturunkan dalam bentuk yang mana Allah telah menentukan bacaannya. Tapi kerana zaman ke zaman manusia semakin lagi malas, semakin mengambil ringan pembacaan Quran, kita ikut sedap kita je, kan? Padahal ada dia punya lagunya, padahal ada dia punya caranya, ada sebutannya, panjang pendeknya sudah ditentukan. Dan cara para sahabat mengambil bacaan semua daripada cara bacanya Rasulullah SAW, kan? Jadi kita pula tak mengambil berat atas perkara ini. Kita ikut cara kita baca. Orang zaman sekarang baca dengan keadaan malas. Orang zaman sekarang baca dalam keadaan tak payahlah panjang pendek, buang masa lah ini, kan? Jadi atas sebab itu kualitinya dalam membaca dah hilang. Bila kualiti dalam membaca sudah hilang, kita tak dapat itu keberkahan dalam ayat tersebut. Jadi kalau kita benar-benar nak memuliakan ayat Quran, nak kena mulakan dengan bacaan. Bacaan tu nak kena diperbaiki. Yang keempat, tumpuan topik ini adalah kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat daripada Al-Quranul Karim. Tumpuan yang kita nak bahaskan adalah kalimat-kalimat daripada Al-Quranul Karim. Kita tak akan bahaskan hadis, tak bahaskan kitab-kitab ulama'.
Kalau bahaskan kitab ulama hanya ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan ilmu tajwid. Tapi nak bahaskan apa? Kalimat-kalimatnya dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana disebutkan panjang pada kalimah ini dalam Al-Quran. Bagaimana dia didengungkan, bagaimana dia diizharkan, bagaimana digabungkan antara dua kalimah ini bila dia lafaz. Jadi semuanya daripada Al-Quran, kalimah-kalimah Al-Quran. Dan akhir sekali yang kelima, kelebihan mempelajari ilmu tajwid adalah ilmu yang ia adalah ilmu yang paling, ini ada G yang tertinggal, ilmu yang paling mulia untuk dipelajari kerana ia ada kaitan dengan wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kaji balik lafaz Al-Quran ini adalah lafaz yang paling termulia sekali, dan ulama kita menghukum ilmu yang paling tertinggi, ilmu yang paling afdal untuk kita belajar adalah ilmu Al-Quran. Sama. Jadi apa yang kita lakukan ni pada kelas kita ini, kita mempelajari ilmu tajwid dan ilmu bahasa Arab. Kenapa kedua-duanya? Ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan kita, untuk mensahkan bacaan kita. Ilmu bahasa Arab untuk memahami apa yang kita baca. Jadi dia memang kena pada jalan aliran jalan ulama-ulama kita. Kerana tak cukup untuk kita bertadabbur dengan Quran. Kerana makna tadabbur memahami makna dan menghayati makna daripada bacaan Al-Quran itu. Jadi menghayati makna pada bacaan Quran tak cukup sekadar kita melaungkan dan melafazkan lagu-lagu daripada bacaan Quran. Tak cukup kan? Orang suara sedap, lagu dia sedap, tapi itu tak sampai pada hati. Yang sampai pada hati adalah makna daripada Al-Quran tersebut. Jadi nak fahamkan makna-makna Al-Quran ini, nak kena ada asas bahasa Arab sedikit lah, sekurang-kurangnya. Kalau tak, nak kena rujuk pada terjemahan. Kalau awak hafal terjemahan dia, okey. Tapi kalau hafal terjemahan pun, kerana orang yang menghafal terjemahan tak sama dengan orang yang memahami bahasa Arab. Kerana orang yang memahami bahasa Arab, dia dapat mutiara-mutiara ilmu dalam lafaz Al-Quran. Orang yang memahami terjemahan, dia memahami terjemahan. Bagi orang yang memahami bahasa Arab, dia memahami kaedah dan cara kegunaan tiap-tiap kalimah pada ayat tersebut. Dia tahu ini isim jenis apa, mengapa Allah gunakan jenis isim ini, mengapa Allah gunakan kata kerja ini, mengapa tak gunakan kata kerja lain. Kerana dia faham ilmu bahasa Arab, jadi itu menjadi satu kelebihan baginya. Jadi ini mudah-mudahan kita belajar niat adalah untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran, insya-Allah. Jadi ilmu tajwid ni dia perlu pada kesabaran. Tak boleh rush. Tak boleh satu hari je, satu malam kita dah menjadi ulama Quran. Mustahil kan? Saya walaupun sekarang pun masih lagi bertalaki dengan guru Quran. Kerana penting, tak boleh stop. Walaupun dah khatam berkali-kali, tapi tetap nak kena repeat lagi. Pasal ni lidah dia senang kelu, senang keras. Lafaz lidah, lafaz gerakan mulut kita ini, kalau kita tak dikawal oleh seorang guru dengan cara yang baik untuk menyebutnya, kita nanti become very complacent, nanti dia mulai keras. Keras maksudnya apa? Muscle. Pasal teknik tajwid, dia mengajar kita cara untuk menggerakkan muscle lidah, bahagian garham kita, gusi kita, dan bagaimana nak kontrol kita punya halqum kita, nak keluarkan huruf itu. Ini semua teknik yang diajarkan dalam tajwid, dan ini semua ada kelebihan pada kesihatan. Orang yang mahir dalam makhraj, dia ada kelebihan pada kesihatan. Kenapa? Dia akan menggerakkan muscle pada gerakan mukanya. Dan ketahuilah, banyak orang yang selalu kalau kena penyakit, kan, the first part of the body ataupun anggota badan dia yang pertama yang boleh nampak yang dia ni sakit adalah mukanya. Jadi bila orang tu menggerakkan masa-masa pada mukanya, lehernya, kan, kerana lehernya sini semua tempat-tempat yang kita menggunakan untuk keluarkan huruf, untuk mendatangkan kesempurnaan lafaz huruf.
halqi, masuknya angin, keluarnya angin, kan, hidung dan sebagainya. Ini semua ada kesan kesihatan. Ulama tajwid, ulama Quran kita telah mengkaji ini makhraj ini, memperelokkan makhraj dan sebutan huruf, memanjangkan mad dan sebagainya. Ini ada kesan kesihatan. Hanya kita tak mengambil berat tentangnya. Dia ada kesan kesihatan. Orang yang boleh tarik panjang kan, sampai 14 harakat ni semua, kerana dia ada control over orang punya lungs, kan? Dan bagaimana ni boleh berlaku? Kerana mereka mula dengan mempelajari ini semua. Betul tak? Jadi kelebihannya orang mengaji ni, kalau saya tak tahu kalau awak dulu pernah dengar seorang penyanyi Mawi dia dulu budak pesantren. Awak akan dengar dia nyanyi, dia punya vokal, suara dia mantap, kan? Dia kalau keluar tu, dia punya projection of dia punya vokal tu memang luar biasa lah. Boleh naik, dia boleh bawa, memang alunan dia memang sedap. Kenapa? Kerana dia ada background apa? Background Quran. Tapi itu digunakan dalam sudut keduniaan lah. Tapi maksudnya kalau awak dengar betul orang-orang yang ahli Quran ni, orang kalau baca, diorang kadang-kadang effortless, tak keluarkan suara pun dah sedap. Diorang belum lagi keluarkan the full potential pun dah sedap namanya pembacaannya. Kerana yang buat sedap bukannya suara. Ingat bagi lafaz Quran, bagi bacaan tajwid ni, yang buat sedap bacaan tajwid ni atau memperelokkan bacaan tajwid bukan suara. Dia fokus more on teknik dan sebutan huruf. Itu yang membuat dia sedap, kan? InsyaAllah pelan-pelan kita memahaminya, dan kita berhenti sini kerana waktu. Kita ambil sikit pada kitab Risalah Jamiah.